Sila buka buku teks muka surat 60. Sistem pencernaan manusia. Pencernaan makanan ialah proses di mana kita menguraikan makanan yang kompleks seperti burger, mi, nasi kepada makanan-makanan ringkas supaya boleh diserap ke dalam darah. Pencernaan makanan dibahagikan kepada dua, iaitu fizikal dan kimia. Untuk pencernaan fizikal, ia dibantu oleh lidah, gigi dan air liur. Makanan dipecahkan kepada molekul-molekul kecil yang dipanggil bolus supaya senang ditelan dan masuk ke dalam esophagus. Kemudian bermulalah proses peristalsis. Untuk pencernaan kimia ialah proses yang dibantu oleh enzim. Apa itu enzim? Enzim ialah sejenis bahan kimia yang ada di dalam sistem pencernaan kita yang menolong, membantu memecahkan molekul-molekul makanan yang besar kepada makanan molekul yang kecil. Mari kita bandingkan antara pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Pencernaan fizikal hanya berlaku di dalam mulut sahaja, dibantu oleh gigi, air liur dan lidah. Tiada penglibatan enzim, maksudnya tidak dibantu oleh enzim. Pencernaan kimia pula berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan usus. Kenapa? Kerana di sana ada enzim yang akan membantu. Persamaan antara dua pencernaan ini ialah ia memecahkan makanan dan berlaku di dalam salur pencernaan manusia. Inilah sistem pencernaan manusia yang bermula dari mulut dan berakhir di tubuh. Seperti satu salur yang tiada putus, bermula dari mulut, esophagus, perut, duodenum, usus kecil, usus besar, rektum dan akhirnya tubuh. Enzim hanya terdapat di mulut, perut, duodenum dan usus kecil sahaja. Alright, seterusnya, aliran makanan dalam salur pencernaan. Mula-mula, mulut. Di dalam mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi dan akan dilembutkan oleh air liur. Di dalam air liur mengandungi enzim amilase yang hanya akan menukarkan kanji kepada maltosa. Makanan apa yang ada kanji? Iaitu makanan roti, nasi, mi. Adakah amilase dapat menguraikan kelas makanan yang lain seperti ayam, telur, ikan? Boleh ke? Tak boleh. Lidah kemudian akan menukarkan cebisan-cebisan makanan ini kepada bebola yang kita panggil bolus. Kemudian bila kita telan, bolus akan bergerak secara peristalsis dari esophagus ke perut. Peristalsis ialah proses di mana otot akan mengecut, mengendur, menolak makanan itu bergerak dari esophagus ke perut. Seterusnya di perut, ada dua bahan yang akan dirembeskan, dihasilkan oleh perut, iaitu enzim protase dan asid hidroklorik. Asid hidroklorik mempunyai dua fungsi, iaitu yang pertama, mengaktifkan protase dengan menyediakan medium berasid supaya protase dapat berfungsi dan mencernakan protein kepada molekul yang kecil iaitu polipeptida.
Fungsi yang kedua ialah membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Ini kerana ada kadang-kadang makanan yang kita makan ni tidak dibersihkan dengan baik atau tidak dimasak dengan sempurna. Asid hidroklorik juga sangat kuat di mana ia boleh menukarkan pepejal makanan itu kepada separa cecair yang kita sebut sebagai kim. Pernah dengar mengenai penyakit gastrik? Penyakit ini disebabkan oleh asid hidroklorik. Jika kita tidak makan atau membiarkan perut kosong untuk masa yang lama, asid hidroklorik akan mula menyerang dinding perut dan mengakibatkan kesakitan. Seterusnya, kim memasuki usus kecil. Permulaan bagi usus kecil ialah duodenum. Hati akan menyalurkan jus hempedu dan pankreas di sini akan menyalurkan beberapa jenis enzim memasuki duodenum. Hati akan menghasilkan jus hempedu dan menyimpannya di dalam pundi hempedu. Pundi maksudnya ialah seperti bag, ya. Apabila cecair kim melalui duodenum, jus hempedu akan membasahi kim dan jika di dalamnya mengandungi kelas makanan lemak, jus hempedu akan menukarkan lemak ini menjadi titisan-titisan kecil. Jus hempedu juga akan menyutralkan semua asid yang ada di dalam kim supaya ianya tidak mencederakan duodenum atau usus kecil. Pankreas akan menghasilkan jus pankreas yang mengandungi 3 jenis enzim. Enzim pertama ialah amylase pankreas, iaitu enzim yang sama yang berada di dalam mulut yang akan menukarkan kanji-kanji yang tidak tertukar di mulut kepada maltosa. Protase akan meneruskan pencernaan protein dari perut iaitu polipeptida menukar kepada molekul-molekul kecil dipanggil dipeptida. Enzim lipase akan mencernakan lemak yang tadi titisan-titisan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. Seterusnya di usus kecil. Usus kecil ialah bahagian yang paling penting sekali di dalam sistem pencernaan kita. 2 enzim yang terakhir yang akan membasahi makanan tercerna ialah enzim maltase dan protase. Maltase akan menukarkan maltosa menjadi glukosa dan protase akan menukarkan protein yang terakhir iaitu yang molekul kecil dipeptida kepada asid amino. Di dalam usus kecil terdapat berjuta-juta villus. Apa yang penting sangat villus ini? Di dalam villus mengandungi kapilari darah di mana nutrien-nutrien yang bersaiz kecil sahaja boleh melalui dinding villus yang nipis dan masuk ke dalam kapilari darah. Jadi enzim-enzim yang tadi itu sangat-sangat penting kepada badan kita untuk menukarkan makanan kompleks kepada nutrien yang bersaiz kecil. Jadi, hanya glukosa, asid amino, asid lemak dan gliserol sahaja boleh memasuki ke dalam kapilari darah dan dihantar ke seluruh badan untuk membaiki sel-sel badan manusia. Di usus besar dan rektum berlakunya proses penyah tinjaan. Penyah tinjaan ialah proses di mana badan membuang semua bahan-bahan yang tidak diperlukan keluar daripada badan.
Tetapi sebelum itu, berlakunya proses penyerapan semula bahan-bahan yang penting seperti air, garam mineral dan vitamin masuk ke dalam kapilari-kapilari darah untuk digunakan oleh badan. Apabila air menyerap keluar, sisa-sisa pepejal yang tertinggal ini akan mula menjadi keras dan bertukar menjadi tinja, iaitu najis. Tinja-tinja itu akan disimpan di dalam rektum dan apabila rektum penuh, tinja-tinja ini akan dikeluarkan dari badan melalui dubur.